السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمن تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Alhamdulillah, kita dah sampai pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Terjemahannya, adakah? La, tidak. Ya'lamu, mengetahui. Man khalaqa, dia yang mencipta. Wa, padahal. Huwa, dialah. Al-latif, yang halus. Al-khabir, yang mengetahui. Ataupun yang memberitahu. Dan itu secara terjemahan dari segi lafaz bagi ayat ke-14. Jadi ada beberapa persoalan yang kita boleh bincangkan daripada ayat ke-14 ni. Pertama sekali ialah istifham ataupun tanda soalan yang wujud di awal ayat. Maksudnya kita maklum asal penggunaan pertanyaan ialah untuk mengetahui sesuatu perkara yang tidak dimaklumi oleh seseorang. Maksud kita bertanya tentang nama, kita bertanya tentang sifat, kita bertanya tentang keadaan seseorang. Dan apabila Allah Ta'ala memulakan ayat ke-14 ni dengan perkataannya ala, tidak, adakah tidak. Jadi apakah maksud daripada istifham atau pertanyaan di awal ayat tersebut? Maka ulama tafsir menyatakan bahawa lafaz pertanyaan, sekiranya dia tadi masuk kepada huruf yang membawa makna penafian, seperti lafaz la yang ada di awal ayat ni. La bermaksud tidak. Jadi lafaz a, adakah. La bermakna tidak. Jadi lafaz soalan sekiranya masuk kepada huruf yang membawa makna penafian, afadal itsbat wa taqrir, maka dia akan memberi faedah isbat. Isbat maknanya penekanan, wa taqrir, dan penegasan. Jadi seolah-olah Allah berkata qad alima, maknanya sesungguhnya amat mengetahui, dia yang mencipta. Dan apabila kita baca ayat-ayat sedemikian, dia ialah ayat yang zahirnya berbentuk insya'i ataupun berbentuk pertanyaan, tetapi maksudnya sebenar ialah perkhabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengkhabarkan kepada kita satu perkhabaran bahawa dia maha mengetahui, kerana dialah yang mencipta. Jadi itu persoalan pertama yang boleh kita bincangkan. Persoalan kedua, apakah hubungan ayat ke-14 ini dengan ayat yang telah dinyatakan sebelumnya? Maksud dalam ayat sebelum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sekiranya kamu tadi menguatkan suara ataupun kamu tadi merendahkan suara, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dengan hati manusia. Jadi dalam tafsir dinyatakan bahawa apabila Allah mengata innahu alimun bi dzatis sudur, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengetahui dengan diri manusia yang mempunyai hati, maka seolah-olah ada satu persoalan yang timbul. Maksudnya, bagaimanakah Allah boleh mengetahui bisikan hati manusia? Bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh mengetahui apa yang terlintas di dalam hati manusia? Jadi Allah sendiri menjawab dalam ayat ni. Maksudnya Allah berkata, ala ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui, sama ada kamu zahirkan sesuatu percakapan ataupun kamu bercakap secara berbisik-bisik ataupun kamu bercakap di dalam hati.
Jadi Allah memberitahu mengapa aku mengetahui tadi? Man khalaqa, kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta manusia tersebut dan Maha mengetahui tentang segala bentuk ciptaannya. Itu persoalan ketiga, tentang apakah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat sebegini diistilahkan dalam tafsir sebagai istinafun bayaniyun. Maknanya permulaan ayat yang baru menerangkan tentang satu soalan yang akan terlintas di dalam hati pendengar. Maksudnya orang yang mendengar ayat sebelum akan terlintas di dalam hatinya. Bagaimana Allah boleh mengetahui bisikan hati manusia? Kerana benda tadi tersembunyi. Yang kita maklum ialah Tuhan diri itu saja yang mengetahui. Jadi Allah memberitahu bahawa Allah Maha mengetahui kerana Dia yang mencipta makhluk tersebut. Kemudian kita bincangkan beberapa hadis-hadis yang ataupun asar periwayatan ulama yang berkaitan dengan ayat ke-14 yang sedang kita baca ni, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tadi daripada Zir ibn Abi Asma, dia kata sesungguhnya seseorang manusia dia masuk ke bawah satu pokok yang amat besar, pokok yang amat rendang sekali. Jadi dia berkata di dalam dirinya, sekiranya aku bersendirian di sini dan aku melakukan sesuatu maksiat, siapakah yang akan melihatku? Maka tiba-tiba dia mendengar satu suara yang memenuhi timur dan barat. Suara tersebut berkata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah mengetahui Allah Ta'ala yang mencipta, padahal Dia lah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dan diriwayatkan juga daripada Yahya bin Adam, meriwayatkan daripada Israel, daripada Abi Ishaq, berkata, satu ketika Sayyidina Ali keluar, dan di tangan Sayyidina Ali tadi ada satu senjata yang dicipta oleh Sayyidina Ali sendiri. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, adakah kamu mengetahui apakah senjata ini? Maka kami berkata, kami tidak mengetahuinya. Jadi Sayyidina Ali berkata, lakinni adri ana sana'tuha. Dia kata, aku mengetahui tentang senjata yang aku pegang ni, kerana akulah yang mereka ciptanya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah mesti mengetahui Dia yang mencipta, padahal Dialah yang maha mengetahui lagi maha mengkhabarkan. Dan dalam satu riwayat yang lain, satu ketika daripada Mustalim ibn Sa'id berkata, seorang lelaki yang berada di Tabaristan, dia berkata satu ketika dia sampai di bawah pokok yang amat besar, yang mempunyai daun yang amat banyak. Dan tak kala dia tadi sedang berjalan, tiba-tiba dia memandang kepada daun-daun pokok yang jatuh, yang kering dan jatuh semasa angin bertiup. Kemudian daun tadi bertimbun-timbun atas satu yang lain. Jadi dia berkata di dalam dirinya, dia kata, adakah Allah Subhanahu wa taala akan boleh membilang ke semua daun-daun yang jatuh daripada pokok ini? Maka tiba-tiba dia mendengar satu ayat, satu suara yang menyeru dengan kuat, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka suara tadi berkata, tidakkah mengetahui Allah Ta'ala yang mencipta tadi, padahal Dialah yang maha latif dan khabir. Dari itu beberapa periwayatan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ataupun memberitahu kepada manusia dengan ayat ini bahawa Dia maha mengetahui. Dan itulah satu perkara yang ingin disampaikan daripada ayat tersebut. Kemudian yang nak kita bincangkan ialah tentang ilmu tadi. Sebab di awal ayat tadi Allah menceritakan tentang ilmunya. Jadi untuk memahami tentang ilmu Allah Ta'ala ni, kita boleh rujuk kepada surah Luqman ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syadaratin aqlam. Jadi kalau semua pokok-pokok yang berada di bumi dijadikan sebagai pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian laut ditambah dengan 7 lagi laut, nescaya tidak akan tamat kalimatullah, innallaha azizun hakim. Jadi daripada sini nak diberitahu bahawa dalam syarah, dalam tafsir dinyatakan bahawa sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis, tidak akan putus. Dan begitulah juga ilmu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada ahli-ahli hikmat, al-hukama, kan? Maksudnya tidak akan terputus dan tidak akan habis, kerana hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ilmu hikmat yang dikurniakan kepada ulama tersebut, talqinun min rabbil alamin, ialah pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, wa faidun min khazainihi, dan satu limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan bahawa sesungguhnya setengah daripada ulama arifin tadi,
Mereka dikurniakan dengan tajalliyun barqiyun. Maksudnya pembukaan kilat. Yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sekelip mata dengan ilmu yang tiada berpenghujung. Jadi dinyatakan bagaimanakah seseorang dalam sesaat dibukakan ilmu kepadanya. Jadi bayangkanlah orang yang dibukakan dengan ilmu tersebut sepanjang umurnya. Dan daripada beberapa ayat dari itu, maksudnya apabila membincangkan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang amat luas, dan ilmu Allah Ta'ala ni disampaikan kepada kita melalui dua cara. Satu dengan cara kasbiyun. Kasbi bermaksud kita berusaha. Kita belajar, kita membuat kajian, kita membuat eksperimen. Itu dipanggil ilmu kasbiyun. Dan ilmu yang dibincangkan tadi, yang dikurniakan kepada al-arifin, wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ialah ilmu wahbiyun. Ilmu yang semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ibadat yang mereka lakukan. Kerana kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi difahami daripada ayat tadi itu. Maka janganlah sekali-kali kita berasa dengan ilmu yang kita ada pada diri kita, maka kita merasa diri kita lebih daripada orang lain. Jadi kita memandang rendah orang yang tidak mempunyai sijil. Atau kita memandang rendah orang yang tidak masuk ke pengajian di peringkat tinggi. Kerana kita tak mengetahui, mungkin orang tersebut ialah orang yang lebih tinggi ilmunya, kerana dia tadi beribadat dan dibukakan hijab ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian kita nak bincangkan dua lafaz yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan, wa huwal latiful khabir. Jadi lafaz latif, dia dalam tafsir dinyatakan al-alim bidaqaiqil asya'. Maksudnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui bidaqaiqi, dengan segala perkara-perkara yang halus, al-asya' daripada segala perkara. Dan itu makna latif, dia merujuk kepada ilmu Allah yang terperinci terhadap semua perkara. Kemudian lafaz yang kedua ialah lafaz khabir. Jadi lafaz khabir ni, kalau dia membawa dua makna. Pertamanya ialah membawa makna mengetahui, seperti mana lafaz latif. Jadi sekiranya kita terjemahkan latif dengan mana Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang halus, dan khabir juga kita terjemahkan dengan mana Allah Ta'ala juga mengetahui segala perkara, maka dia akan jadi ulangan. Jadi untuk mengelakkan ulangan tersebut, maka dia ada satu lagi makna bagi lafaz khabir, yang bermakna al-mukhbir. Maksudnya yang mengkhabarkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada satu sifat seperti namanya, badi'us samawati wal ard. Jadi lafaz badi'un, maksud wazan fa'il tadi tu, wazan khabir tadi, dia boleh membawa makna mubdi'un, maksudnya yang menzahirkan. Jadi lafaz khabir ni dia boleh membawa makna al-mukhbir, yang mengkhabarkan. Jadi di situ Allah nak bagi tahu, Allah ada satu sifat al-latif, yang maha mengetahui terhadap segala perkara. Sama ada perkara tadi halus, besar, seumpamanya kulli, juz'i, dan dalam masa yang sama Allah juga mempunyai satu sifat al-khabir. Maksudnya Allah Ta'ala mengkhabarkan ilmu tersebut kepada makhluknya. Jadi itu perkara yang nak kita fahami. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya. Kan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai ilmu yang amat luas. Dan kurniaan Allah Ta'ala kepada makhluk yang paling agung ialah ilmunya. Jadi nak dibagi tahu bahawa salah satu kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah Allah mengkhabarkan kepada manusia tadi tentang sesuatu ilmu. Jadi perkhabaran tadi sekiranya berkaitan dengan dengan bumi dan alam semesta yang berada di panggil alam rendah ni, seperti berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, kan, seperti berkaitan dengan tanah, laut dan seumpamanya, itulah satu bentuk ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala menyampaikan juga ilmu-ilmu yang dipanggil sebagai ilmu hikmat, yang dikurniakan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga memberitahu kepada manusia-manusia kekasihnya apa yang tersirat di dalam hati orang lain. Sebab kita dah bincang sekarang ni, ayat ni menceritakan bahawa Allah mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kamu. Jadi asal ilmu tentang perkara yang tersirat, terlintas di dalam hati kita ni ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan ilmu tersebut kepada kekasih-kasihnya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui lintasan manusia, ada dari kalangan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang juga mengetahui apa yang tersirat, apa yang terlintas di dalam hati manusia. Jadi sebagai penutup ni kita baca beberapa kisah keramat yang berlaku kepada Syekh
Abdul Qadir Jailani. Maksudnya kita dapat lihat bagaimanakah Allah mengkhabarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani apa yang terlintas di dalam hati orang lain. Walaupun dalam ayat yang kita sedang baca ni, itu ialah sifat Allah Ta'ala. Kan? Innahu alimun bizati sudur. Allah yang mengetahui tentang hati manusia. Tapi disebabkan nama khabir tadi tu. Disebabkan khabir, dia membawa makna al-mukhbir. Allah mengetahui isi hati dan Allah mengkhabarkan. Cuma Allah tidak mengkhabarkan kepada semua manusia. Bahkan Allah mengkhabarkan kepada kekasih-kekasihnya sahaja. Jadi diriwayatkan daripada kitab Sir A'lamin Nubala, Syekh Abu Bakar Al-Imad berkata, satu ketika, ni Syekh Abu Bakar sendiri menceritakan tentang dirinya. Satu ketika aku membaca di dalam ilmu usuluddin, maka timbul syak wasangka di dalam diriku. Kemudian aku berkata dalam diriku, aku akan pergi ke majlis Syekh Abdul Qadir Jailani. Kerana sesungguhnya orang banyak menceritakan bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia boleh mengetahui lintasan hati manusia. Jadi aku pun nak test, boleh tak dia tahu apa yang aku nak tanya dalam hatiku sekarang. Jadi dia pun pergi kepada majlis Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal Syekh tadi sedang bercakap, Syekh sedang mengajar. Dan apabila Syekh nampak sedia dia datang, Syekh terus mengubah tajuk tersebut kepada tajuk Akidah Usuluddin. Jadi Syekh berkata, i'tiqaduna i'tiqadus salafis salihi was sahabah. Sesungguhnya i'tiqad kami, maksudnya ahli-ahli tasawuf dan ahli tarekat, ialah i'tiqad salaf salih dan i'tiqad para sahabat. Maka daku berkata, kemudian Syekh mensyarahkan lagi tentang akidah tersebut. Kemudian daku berkata dalam diriku, mungkin Syekh kebetulan ni, dia nak cakap tentang akidah ni. Jadi kemudian Syekh bercakap lagi tentang akidah, dan Syekh memandang kepada arahku. Aku duduk di sebelah kanan tadi. Syekh pandang kepada arahku dan Syekh ulang percakapan tentang permasalahan akidah. Kemudian aku berkata lagi, ini kemungkinan Syekh ni tadi dia kebetulan sedang memandang ke arahku, kemudian dia kebetulan bercakap tentang perkara akidah. Dan akhir sekali apabila dia masih tak percaya lagi, akhir sekali Syekh memandang kepadanya pada kali ketiga dan Syekh sebut namanya. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya akidah begini, Syekh syarahkan kepadanya. Kemudian Syekh berkata kepadanya, bangunlah, sesungguhnya bapa kamu sudah datang. Pergi sambut dia datang tadi. Maksudnya bapak dia dah balik ke rumahnya. Maksudnya bapaknya balik di rumah pun tak ada dalam majlis tadi. Dan dia kata sememangnya bapa ku tadi sedang musafir. Jadi Syekh mengetahui apa yang ada dalam isi hatiku dan apa yang berlaku di dalam rumahku. Maka aku segera balik menyambut bapa ku. Itu kisah yang pertama berlaku pada seorang yang bernama Abu Bakar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dinatakan juga dalam kitab Sir A'lam Nubala tadi, daripada Abdullah ibn Abil Husain ibn Abil Farash Al-Jubba'i, Abu Muhammad Tarabulsi. Jadi Syekh Abil Farash Al-Jubba'i ni, dia berkata, aku selalu mendengar satu kitab yang bernama Hilyatul Awliya li Abi Nu'aim Asfahani. Maksud kitab hadis yang meriwayatkan tentang hadis, tentang riwayat hidup wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendengar kitab tersebut daripada Ibnu Nasir. Jadi apabila aku mendengar hadis tersebut, jadi aku berasa hatiku menjadi lembut. Dan aku berkata, aku ingin untuk meninggalkan dunia. Aku ingin untuk meninggalkan segala urusan dunia. Dan aku nak berkhalwat beribadat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia terlintas dalam hatinya sedemikian, maksudnya dia rasa ingin beribadat kepada Allah dan meninggalkan segala dunia, maka aku pun pergi dan aku bersemayang di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi apabila selesai semayam dan kami duduk, maka Syekh memandang kepadaku, kemudian Syekh berkata, Iza aradta linqita' fala tanqati' hatta tatafaqqah wa tujalis asy-syuyukh wa tata'addab. Dia kata, sekiranya kamu tadi nak meninggalkan dunia untuk beribadat, maka jangan sekali-kali kamu beribadat seseorang. Ini masalah yang berlaku pada kita hari ini lah. Apabila kita rasa dah nak beribadat, kita pun terus pergi ke masjid, kan? Kita pun beribadat bersendirian, kan? Pergilah majlis ilmu, atau pergilah sembahyang berjemaah, atau pergilah baca Quran, haji, umrah dan sebagainya. Jadi Syekh ni berkata, sekiranya kamu betul-betul nak beribadat, masuk ke dalam sirat mustaqim, jangan kamu beribadat melainkan setelah tatafaqah, kamu mempelajari hukum-hukum zahir syariat. Kamu tahu apa yang membatalkan semayang, apa yang membatalkan wuduk, syarat sah semayang, rukun semayang. Itu pertama sekali. Yang kedua, wa tujalis asy-syuyukh, dan kamu duduk dengan syekh-syekh tarekat. Maksud kamu ambil amalan daripada mereka. Kemudian wa tata'addab, dan kamu belajar adab dengan mereka. Setelah kamu lulus tiga-tiga perkara ni, belajar syariat dan tarekat, dan kamu dah dikurniakan dengan adab, kamu dah habis perjalanan dari itu, maksud kamu dah dibimbing, maka setelah itu barulah kamu dibenarkan untuk berkhalwat bersendirian, meninggalkan manusia, beruzlah.
Dan itu yang berlaku kepada Syekh Abil Faraj Al-Jubbai ketika dia tadi ingin berkhalwat, beruzlah untuk beribadat kepada Allah. Dan dalam kitab yang sama juga daripada Abul Baqa Al-Ukbari, dia meriwayatkan daripada Yahya ibn Najah Al-Adib, dia berkata, aku bercakap dalam diriku. Maksudnya Yahya ibn Najah Al-Adib, dia berkata dalam diri dia, hari ini aku akan bilang semasa Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar nanti, berapa banyak syair-syair tentang taubat yang akan dia bacakan. Ini dia cakap dalam diri dia. Jadi sebab Syekh Abdul Qadir Jailani apabila dia mengajar, dia akan sertakan ayat Quran, hadis dengan syair-syair agar manusia terkesan dengan sesuatu nasihat tadi. Jadi dia kata, aku pun duduk di dalam majlis, aku duduk jauh sekali, dia kata. Dan di tangan aku ni ada tali. Ada satu tali, dia kata, aku letak tali tu di dalam baju aku, dia kata. Satu syair, nanti dia akan ikat satu ikatan. Kalau Syekh baca lagi syair kedua, dia akan ikat ikatan kedua. Jadi dia kata, apabila aku dah sampai ke dalam majlis tersebut, setiap kali Syekh Abdul Qadir Jailani membacakan syair-syair, maka aku pun ikat satu tali ikatan. Sebab aku nak bilang ni, berapa banyak syair yang dia baca ni. Maksudnya dia nak menguji betapa luasnya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Maksudnya apa saja benda, apa saja bidang, apa saja tajuk yang dia cakapkan, dia akan sertakan dengan semua ayat Quran, hadis dan syair-syair yang berkaitan. Dan kesemua perkara tersebut dihafal di sisi mereka. Jadi dia kata, aku duduk ikat tali satu dan aku duduk jauh sekali, di akhir sekali. Tiba-tiba Syekh, dia kata, Syekh bercakap dalam suara yang kuat, dia kata, ana hullu wa anta ta'qidu. Dia kata, aku duduk menghuraikan kan satu syair. Kamu di sana tadi duduk mengikat. Kenapa, dia kata? Jadi Syekh tegur dia daripada jauh. Dan kisah yang seterusnya daripada Ahmad ibn Zafar ibn Hubairah. Aku bertanya datukku. Aku minta izin lah daripada datukku untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian datukku membelikan kepadaku sejumlah wang daripada emas untuk aku berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya datuk dia tadi seorang menteri ya. Dan apabila Syekh Abdul Qadir Jailani selesai turun daripada mimbar, maka aku pun memberi salam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan aku berasa segan pula nak bagi emas di depan-depan orang ni. Dan tiba-tiba Syekh tadi berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, berikan kepadaku apa yang kamu bawa. Kamu jangan peduli dengan manusia-manusia yang ramai ini. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sampaikan salam kepada bapa kamu, datuk kamu tadi, menteri tadi. Dalam satu riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, simpanlah apa yang kamu bawa tadi. Kemudian sampaikan salam kepada datuk kamu tadi, yang menteri tadi, dan katakan kepada datuk kamu tadi, tiada hajat bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, bagi Abdul Qadir terhadap apa yang kamu utuskan. Sampaikanlah benda tersebut kepada orang yang lebih berhak. Itu salah satu kisah juga yang Syekh Abdul Qadir dah mengetahui apakah hajat seseorang yang datang kan untuk menyampaikan satu amanah kepadanya. Dan dalam kisah yang seterusnya, dalam kitab Qala'id Al-Jawahir daripada Syekh Abul Faraj Ibn Hammami, dia berkata, aku selalu mendengar daripada Syekh Abdul Qadir Jailani perkara-perkara yang aku rasa tak masuk akal, dan aku rasa perkara tersebut tak mungkin berlaku. Tapi dalam masa yang sama, aku amat suka nak berjumpa kan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Jadi tiba-tiba berkebetulan aku pergi kepada kawasan untuk satu-satu hajat, dan setelah aku kembali tadi, aku melintas di madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kemudian dilaungkan azan semayang. Jadi aku pun semayanglah masuk bersama-sama dengan segala lintasan yang ada di dalam hatiku. Kemudian aku tadi semayang asar, dan aku pun memberi salam kepada Syekh. Kemudian aku terlupa yang sesungguhnya aku tadi sembahyang dalam keadaan yang tidak berwuduk, dan aku terus saja semayang asar. Apabila aku selesai semayang dan selesai berdoa, maka Syekh menghadap kepadaku dan Syekh berkata, wahai anakku, kalaulah kamu datang kepadaku dengan niat yang betul, dengan sesuatu hajat yang baik, nescaya aku akan tunaikan kepada kamu. Tetapi kamu lalai, dia kata. Kamu lebih memikirkan tentang sangka buruk kepadaku, tentang kepada manusia yang lain, sehingga kan kamu tadi semayang tanpa berwuduk. Jadi bila Syekh Abdul Qadir tegur tadi, baru dia tadi terkejut, dan dia kata, aku berasa amat kagum dengan apa yang Syekh tadi ketahui, dan semenjak daripada itu aku menjadi anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan aku tadi berkhidmat kepadanya dan mencintainya. Dan itu pengajaran kepada kita lah. Maksudnya apabila kita nak menziarahi wali-wali Allah, maksudnya kita
mohonlah satu hajat yang baik. Hajat agar Allah ampunkan dosa kita dengan berkat mereka. Hajat Allah kata sembuhkan sesuatu penyakit. Jangan sekali-kali kita datang dengan niat yang buruk. Dan dinyatakan juga dalam kitab yang sama, maksudnya satu ketika, daripada Syekh Abdullah Muhammad bin Abil Ghanaim. Dia kata satu ketika berhimpun pada bulan Muharram di tempat madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Ramai orang yang datang berziarah. Hampir lebih kurang 300 orang. Jadi apabila dah ramai orang datang berkumpul, tiba-tiba Syekh tadi keluar. Syekh Abdul Qadir Jailani keluar daripada rumahnya serta-merta dan dia menjerit kepada manusia, semua orang datang kepadaku. Semua orang datang kepadaku. Maksud dia, Syekh tadi berada di luar. Dia keluar daripada bangunan tersebut. Dan Syekh panggil semua orang keluar datang kepadaku. Jadi semua orang tadi keluar daripada rumah tersebut. Dan mengelilingi Syekh Abdul Qadir. Apabila semua orang dah keluar, fasaqatas saqfu. Tiba-tiba rumah tadi runtuh. Dan maka dengan sebab Syekh tadi dah mengeluarkan mereka, wasaliman nasu dan terselamatlah manusia. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tentang masa depan. Dan yang terakhir sekali, maksudnya kisah yang dinyatakan bahawa Syekh daripada Syekh Abul Abbas Al-Khadir Husain Al-Mausili. Dia berkata satu ketika, satu malam kami berada di madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tiba-tiba datang salah seorang daripada khalifah, itu Al-Mustanjid Billah Abul Muzaffar Yusuf ibn Imam Al-Muqtafi li Amrillah Abu Abdullah Muhammad Al-Abbasi. Jadi dia datang dan memberi salam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan dia meminta nasihat, tausiah dan wasiat, dan dia meletakkan beberapa karung emas ataupun harta di hadapan 10 karung emas di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dihadiahkan kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, la hajata li fiha. Aku tidak berhajat kepada semua apa-apa yang kamu bawa ni. Dan Syekh tadi enggan untuk menerima barang tersebut walaupun didesak dan diminta. Dan akhir sekali Syekh Abdul Qadir Jailani ambil satu karung daripada emas tadi tu, diletaknya yang berada di sebelah kanannya, dan dia ambil lagi satu karung yang sebelah kiri ni tadi, dan Syekh tadi perah. Bila dia perah saja karung tadi tu, keluar darah, mengalir darah daripada karung tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wahai Abul Muzaffar, tidakkah kamu malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu mencekik darah manusia, kamu menzalimi manusia, merampas harta manusia dengan cara pelbagai cara di zaman tersebut. Kemudian kamu datang membawa kepadaku dengan harta-harta mereka. Apabila darah tadi dilihat, apabila khalifah tadi melihat darah tadi, maka diserta-merta pengsan di situ. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini bersumpah, dia kata, demi Allah, dia kata, jikalau tidak dia tadi daripada nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW, sebab dia kata daripada Bani Abbas tadi, nescaya kau akan biarkan darah ni mengalir sampai kepada rumahnya. Dan yang terakhir sekali, jadi itu ialah ilmu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kekasih-kekasih mereka, mengetahui daripada mereka sumber wang yang dibawakan kepada mereka. Dan yang terakhir sekali daripada Imam Hamid Al-Kharrani Al-Khatib, dia berkata, aku masuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani di madrasahnya di Baghdad, dan aku duduk berdekatan dengan Syekh di atas satu sejadah. Kemudian Syekh memandang kepadaku dan Syekh berkata, ya Hamid, wahai Hamid, dia kata, satu hari nanti kamu akan duduk di atas hamparan sejadah raja-raja. Dan apabila aku balik semula ke Harran, tiba-tiba Sultan Nuruddin Syahid memanggil dan memaksaku untuk aku tadi bersama-sama dengan Sultan Nuruddin Syahid tadi. Dan Sultan tadi amat gembira dengan aku dan mendekatkan aku dan mendudukkan aku di atas hamparan yang paling besar sekali, yang paling dekat dengan Sultan tadi. Dan dia tadi melantik aku sebagai penjaga harta-harta wakaf. Dan apabila aku duduk di atas hamparan tersebut, atazakkaru, maka aku teringatlah kalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan itu beberapa contoh yang boleh kita, yang diriwayatkan kepada kita daripada kisah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh kita fahami dalam lafaz Al-Khabir. Maksudnya lafaz Al-Khabir yang sedang kita baca daripada ayat 14 surah Tabarak ni, dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan sesuatu perkara kepada kekasihnya. Jadi
sekiranya benda tadi tidak berlaku kepada kita, yang kerana kita ialah manusia lemah, yang kita tadi kurang beribadat, yang kita jauh daripada Allah, maka jangan sekali-kali kita mengingkari perkara tersebut berlaku kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita mengingkari, dikhawatiri kita mengingkari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khabir tadi. Kerana khabir dia membawa makna yang mengkhabarkan. Allah yang mengkhabarkan rahsia-rahsia manusia kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua yang boleh kita ambil pengajaran ialah jangan sekali-kali kita bersangka buruk, dan jangan sekali-kali kita berniat yang tidak baik dalam hati terhadap kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkara tersebut sampai kepada mereka. Cuma mereka tadi mengampunkan dan mendoakan agar kita tadi diberi hidayat. Dan yang terakhir sekali yang boleh kita faham ni ialah hendaklah kita mengetahui kan bahawa sesungguhnya ilmu ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung. Maka sebab itulah Nabi Muhammad SAW sentiasa diarah supaya berdoa, wa qur rabbi zidni ilman, wahai Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kepadaku ilmu. Jadi ilmu tadi ialah keramat kurniaan yang teragung yang Allah berikan kepada manusia, dan ilmu tadi dizahirkan dalam ayat ke-14 ini dengan nama Al-Latif, kan maksudnya Allah yang maha mengetahui segala perkara yang terperinci, Al-Khabir, dan dalam masa sama Allah menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia. Jadi kita mohonlah supaya Allah Ta'ala mengurniakan ilmu tadi, kerana ilmu lah satu-satunya kurniaan yang tidak ada istidraj kepadanya. Adapun keramat-keramat yang lain seperti berjalan di udara, berjalan di atas air, dikhawatiri keramat tersebut masih lagi ada ujian kepada orang yang dikurniakan kecuali ilmu. Kerana ilmu lah satu-satu perkara yang akan mendatangkan khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu beberapa periwayatan dan nas-nas ulama tafsir yang boleh kita bincangkan daripada ayat ke-14 daripada surah Tabarak. Kan? Jadi moga-moga apabila kita baca ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, pertama sekali Allah memberitahu dia mengetahui semua makhluknya. Ya'lamu merujuk kepada ilmu yang meluas. Ilmu sama ada ilmu yang umum ataupun ilmu yang terperinci. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu, aku mengetahui segala makhlukku kerana aku yang mencipta mereka. Dan aku bukan saja mengetahui perkara-perkara yang zahir seperti ini ialah pokok, ini ialah laut. Bahkan aku mengetahui secara al-latif, terperinci setiap satu-satu makhluk, berapa daun, berapa berat, dan setiap satu tidak ada perinciannya masing-masing. Dan yang paling kita takuti sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Al-Khabir. Dia mengkhabarkan perkara tersebut kepada kekasih-kekasihnya. Jadi moga-moga kita tadi dapat beradab dengan manusia, beradab dengan kekasih Allah, kerana mereka tadi manusia yang dikurniakan dengan kurniaan-kurniaan yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaiknya kita pergi berjumpa dengan mereka, mengetahui, untuk kita mengetahui apakah aib diri kita, agar mereka boleh memberitahu kepada kita apakah amalan yang sepatutnya kita buat, apakah cara untuk kita merawat diri kita, menyembuhkan penyakit kita. Itulah sebenarnya faedah. Kan apabila kita tadi dah mengetahui ada orang yang dikurniakan dengan ilmu daripada Allah Ta'ala, sebabnya kita pergi kepada mereka untuk menuntut ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.